Assalamualaikum, salam raya, raya yang kedua hari ini. Hari ini hari Isnin. Saya pun tak ingat berapa Mei tapi raya kedua tahun 2020. Alhamdulillah semalam kita dah raya. Rasanya ramai yang berjaya keluar melarikan diri dari rumah melawat Salada Mara, tapi mungkin tak berapa jauh lah. Macam saya pun saya keluar dekat-dekat je, tak jauh-jauh, tak berapa jauh sangat. Jadi kalau boleh diizinkan sebab sementara ni banyak masa ni, jadi saya nak sambung sedikit pasal video untuk ganti kepada video bulan Ramadan yang langsung tak ada. Bukan tak nak buat, kebanyakan kita bulan Ramadan tu ataupun senang cerita masa PKP, market kita banyak dilambakkan dengan duit kan. Jadi keseronokan tu beli je untung kan, memanjang untung kan sepanjang PKP ni. Jadi kalau saya buat video pun biasanya takkan masuk dalam kepala lah. So jadi bila market dia nampak macam nak slow sikit ni, bila kita buat video tu baru dah dapat masuk kan. Bila time rugi baru kita akan beringat, bila kita untung kita tak akan beringat. Memang itu masalah utama kita sebagai trader. Bila untung kita takkan ingat. Saya pernah buat video sebelum ni cerita pasal waktu kita gembira, waktu kita sedih. Macam mana kita nak tahu waktu tu tengah gembira? Masa tu tak ada siapa pun cerita pasal politik. Bila kita dah start cerita politik, waktu tu lah kita akan sedar yang market kita dah teruk lah, tengah jatuh. Sebab apa? Masa untung kita takkan salahkan siapa-siapa, tapi masa rugi kita akan cuba alihkan kemarahan tu kepada benda-benda lain. Okey, saya sambung berita pula. Video hari ini berkenaan sebab-sebab untuk beli dan jual. Maksudnya sekejap tergigit gula-gula lah. Okay. Bila kita tengok chart, kita seboleh-bolehnya akan cuba mencari sebab kenapa kita boleh beli dan juga sebab kenapa kita boleh jual. Dalam kes ni saya pecahkan kepada 3 sebab-sebab dia. Tapi kalau ikut tajuk, sebenarnya yang tajuk yang paling senang orang nak faham, bila nak beli, bila nak jual. Tapi kenapa saya kata sebab kenapa boleh beli dan kenapa boleh jual, kita tengoklah. Okey, yang pertama, ini adalah chart, katalah kita ambil contoh chart hibiscus. Dan kalau kita tengok harga pada ketika ini, dia close ni, candle hitam ni, closing dia pada harga 58 sen. Okey, bila kita boleh beli? Okey, yang pertama kita boleh terus beli kalau market buka. InsyaAllah hari Rabu nanti market akan buka. Sekejap ya. Alhamdulillah. Market boleh buka, kita terus beli pada harga 58 sen ataupun berapalah harga yang kita nampak pada hari Rabu nanti. Tapi kita kena tahu di mana nak letak resistance dan juga support terdekat. Ini paling penting. Okay. Maksudnya kalau kita beli pada hari Rabu nanti pada harga 58 sen ataupun berapa saja, kita kena kira dulu. Ini tanpa tengok apa-apa kita terus beli saja. Sebab pasal apa kita minat dengan chart ni, kita pun terus beli. Jadi kita kena kira berapakah kerugian risiko kita antara harga yang kita beli nanti. Yang ini memang kena buat dulu. Berapa harga yang kita beli dan kita kena tengok berapa harga. Sebab kenapa saya ambil 545 sebagai support, disebabkan 545 adalah resistance yang dia berjaya break dan nampak macam nak turun. Kita kena kira dulu dia punya risiko kita dan juga berapa target untuk kita dapat dia punya reward lah, kemungkinan besar kalau kita beli. Bila kita tahu, jadi kita kalau katalah harga tu lepas kita beli tiba-tiba harga tu turun dan close di bawah support ni, kita dah boleh terus jual dalam keadaan rugi. Tapi masa kita nak beli nanti kita dah tahu dah berapa dia punya kerugian yang kita bakal accept.
Sebabnya kita tak tahu pun harga tu nak naik ke tak. Kita tak tahu pun. Sebab tu plan ni penting. Kalau kita beli dan dia terus naik, maknanya kita berada dalam posisi untung. Tapi kalau kita beli dan dia terus turun, close di bawah 545 ni, kita anggap dia sebagai trade yang gagal. Okay. Dalam can trade, can trade sebenarnya dalam chart Nexus pun ada, platform lain pun ada, tapi apalah, kita can trade ni sebab kita dalam grup yang sama. Dia ada satu support dan resistance. Dia dah memudahkan kita untuk melihat berapakah peratus kemungkinan kalau kita terus beli daripada harga yang kita beli ni. Sebenarnya dia kira daripada harga terakhir ni sampai pada sokongan yang dia kata ni support 1 dan support 2, lebih kurang 6%. Dan kita punya reward kalau berjaya naik daripada harga 58 sen ni 11%. So kalau ikutkan trading plan ni agak menarik lah. Sebab apa? Rugi 6%, untungnya 11%. Berapa kali kalau kita buat macam ni jadi tak jadi, itu nanti kita cerita kemudian. Saya cuma nak cerita mencari sebab untuk beli. Jadi kita boleh buat mana-mana chart pun kita akan nampak benda yang sama lah. Jadi platform dah bagi kita cadangan kerugian yang kita akan hadapi dengan keuntungan yang kita akan dapat. Ini cara yang pertama. Maksudnya kita nampak chart tu, apa sebab pun kita cuba beli, tapi yang penting kita kena tandakan dululah area-area yang dirasakan yang ni. Mana kita boleh terus beli. Okey. Yang kedua, kalau kita masih lagi pakai kawasan yang sama, benda ni dia besok kalau dah keluar candle baru, kemungkinan area-area yang resistance support ni akan berubah. Terutama kalau dia dah break resistance, dia break support, benda ni akan berubah. Jadi kita boleh, sementara kita yang nampak ni, kita boleh tandakan lah. Kita boleh tandakan. Walaupun tidaklah 100% yang tanda-tanda ni kita rasa macam betul, tapi secara algoritma yang dia cuba buat, dia cuba tunjukkan tempat-tempat yang mana jadi support, mana jadi resistance lah. Jadi tugas kita kalau rasa macam tak betul, dan kita boleh betulkan balik. Kalau kita tak nak pakai dia punya kan pun boleh, bukanlah kita nak paksa wajib pakai. Kita boleh tandakan je ikut pada kesesuaian nanti mata yang kita nampak. Okey, untuk ni cara yang kedua. Tadi cara yang pertama kita terus beli je. Okey, cara yang kedua, kalau kita dalam keadaan bullish, kita hanya nak beli kalau harga berjaya break resistance ni. Ni nama dia resistance resistance panggil resistance satu lagi resistance, tak tulis pula resistance kat sini. Selalu ada tulis resistance. Sekejap. Ada kot. Oh tak ada. Tak apalah. Kita hanya beli kalau sekiranya harga berjaya naik daripada 655 ni dan close di atas, kita pun terus beli. Close di atas Jadi nak tunggu close tu macam mana? Kita nak tahu dia tunggu close, biasanya tunggu antara petang-petang sikit lah, pukul 3, pukul 4 tu kita dah boleh agak lah dia nak close ke tak ke atas. Kalau berani mati terus beli, waktu dia break terus beli pun boleh juga. Cuma kalau kita takut dia false breakout sebab sekarang ni musim-musim di mana pagi naik canak, petang dia patah balik. Tapi kita tengok juga kat lah, chart ni sedang menurun chart ni sedang menurun. Okey. Break resistance kita beli. Okay. Cara yang kedua, ialah ni dalam kategori kedua, kita boleh tunggu sekiranya harga turun sampai kepada aras support. Kenapa? Okey, jap. Yang pertama, kalau kita beli pada padam baliklah semua kan. Kalau kita beli pada aras resistance tadi, lepas dia break resistance, sebab dalam masa yang sama lepas dia break dan close di atas katalah 66 ataupun 65 tadi, kita boleh jadikan aras 655 ni sebagai kita punya stop loss ya. Kalau kata dia naik dan turun balik esoknya, dan tak boleh nak buat apa lah, kena keluar lah. Supaya juga kalau kita tunggu pada area support yang tadi mana dia lukis ni resistance become support. So kita cuba tunggu kalau kata harga
Ni support yang kedua kan. Kalau kata ada harga yang berjaya turun, dia tak naik tapi dia turun dia sampai kat support ni, kita tunggu lagi sampai dia ada macam rejection. Rejection maksudnya dia jatuh, katalah hitam tadi, tiba-tiba besok dia putih balik. Ataupun dalam kes kalau siapa pakai hijau merah, dia merah lepas tu dia hijau. Waktu yang ni kita boleh cuba beli. Sebab apa? Kalau kita beli ni yang support, stop loss kita pun dekat support-support ni jugalah, ataupun bawah sikit. Selalunya kita akan letak, kalau support kita pada harga 5.45 ni, kita akan letak bawah lah, 2-3 bit dari bawah. Sama juga kalau kata dia masih turun lagi, kita boleh tunggu beli di sekitar harga support. Kadang orang kata beli kat support tu low risk kan. Low risk tu kalau kata kita dapat trending up, low risk lah. Tapi kalau kita dapat chart yang sedang menurun, downtrend, dan dia turun-turun, kita beli kat support tu kadang cik naas je. Dan biasanya kalau kita beli di support, kita tak mengharapkan, kita tak boleh nak bayangkan dia terus naik laju cepat. Kalau kita beli di support ni, dia ambil masa sikit. Berbanding dengan kalau kita beli ketika dia break resistance, contoh macam ni 545, kita nampak ada sekenaikan dalam 1 hari, 2 hari pun dah nampak naik, 3 hari pun nampak naik. Hitam kan, tapi cerita naik ya. Katalah beli pada 550 naik ni 655, 10% naik. Okey, maksudnya kita berdasarkan tadi pun support dan resistance, tapi cuma kita terus beli. Yang pertama, kita terus beli pada harga yang pada kita nampak ni, kita terus beli dan kita ambil support resistance ni sebagai kita punya trading plan lah. Yang kedua, kita hanya beli ketika harga lepas daripada resistance, maknanya dia break resistance dan close di atas. Ataupun kita beli ketika dia sedang berhenti dan dia ada sikit lantunan. Maksudnya kita kena tunggu jugalah. Ada orang sampai kat support terus beli. Ada orang yang dia tunggu support, dia nampak tunggu kejap. Kalau ada rejection baru dia masuk. Macam echo ke apa-apa sajalah kan, rejection kan. Nama pun rejection, baru dia start masuk. Okay. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita menunggu beberapa signal daripada bentuk candle. Candle yang macam mana kita nak tunggu. Ini yang ketiga. Kita ada high dan kita ada low. Kita panggil dia, ini range lah, pada atas sampai bawah. Atas sampai bawah. Ya Allah. Okay, range atas dan bawah, maknanya high dan low, ini kita panggil range. Kita nak tunggu sehingga, saya ambil contoh yang ni lah, pada ketika ni lah. Pada ketika ni kita nampak range dia tinggi, ni besar, yang hitam ni range dia besar, high pun besar. So range ni dah makin kecil, range ni pun dah makin kecil. Ni besar, ni kecil, so ni kecil. Okay, apa yang kita boleh buat dengan range yang kecil-kecil ni, kita cuma akan gunakan konsep yang sama macam yang kedua tadi. Kita cuma entry kalau kata ada harga yang berjaya naik lebih tinggi daripada range yang kecil ni, high dia, dan kita akan jual sekiranya ada harga turun bawah daripada low yang candle yang red low, narrow range ada panggil, range yang kecil-kecil ni. Okay. Narrow range ni sebenarnya bahasa buku. Kalau kita nak senang cerita bahasa pasarnya, kita tunggu je lah doji, adik-beradik doji. Antara benda-benda yang kita boleh tunggu, contohnya doji, standard lah doji, yang ada tanduk dan juga echo, ataupun ada orang panggil tunggu hammer, ataupun tunggu spinning top. Kalau bahasa pasar dia, saya panggil yang ada candle yang ada tanduk dan echo. Yang mana ada tanduk dan echo, kita boleh siap sedia. Macam ni ada tanduk dan echo, kita boleh siap sedia untuk masuk kalau ada harga naik ke atas, dan jual kalau ada harga turun ke bawah. Terus naik turun, ni ada tanduk dan echo, masih lagi naik ke atas. Ini, tapi tanduk dan echo macam saya kata tadi, kita nak dari range yang paling kecil lah. Ni besar, ni lebih kurang sama. Ini nampak beza. Okay. Ni nampak beza, dia kecil. Jadi katalah tadi entry kat sini, janganlah main-main. So kita entry dekat area sini,
Dan naik. So bila dia start close di bawah saja, maknanya dia break dia break dan close ni, kita akan jual di sini. Kita beli kat sini, kita jual kat sini. Berapa persen nanti boleh kira lah. Dan benda ni berulang-ulang. Kita akan buat berulang-ulang. Ulang-ulang lah. Nampak saja naik dan turun, kita tandakan dan kita hanya bersedia saja. Okay. So 3 konsep. Masuk yang pertama, kita beli saja, tapi kita dah tandakan support resistance yang terdekat. Yang kedua, kita hanya tunggu ketika harga breakout resistance ataupun ketika harga tu sedang menuju ke support untuk kita beli. Yang ketiga, kita menunggu candle-candle yang di mana range semakin kecil. Range dia, high dan low semakin kecil. Ini high low panjang, high low panjang, high low panjang, high low dia kecil je. Dia menunjukkan ada satu macam momentum loss lah. Kalau momentum ni tengah naik, tiba-tiba dia jadi kecil, menunjukkan ada macam momentum tu sedang slow. Macam yang terbaru ni kecil kan, besar. Ni range besar ni tiba-tiba range kecil. Jadi kita boleh tandakan. Kalau dia jatuh bawah, keluar di bawah, kita keluar. Kalau dia naik atas, kita boleh entry. Mana close di atas macam ni memang betul lah, boleh orang kata dah beli kan, tapi bila beli kan stop loss dia bawah ni. Nantilah cerita pasal stop loss ni, cuma cerita pasal nak kena pasti macam mana kita nak entry, jual, beli dan jual. Okay. So 3 cara. Tapi satu masalah kita dah tahu cara nak beli, kita dah tahu cara masa nak jual, tapi macam mana kita nak pilih chart? Kita ada 1000 chart dekat bursa ni, macam mana kita nak pilih? Takkan kita nak belasah je cat waktu ketika ni kan. Kita pun asal nampak doji je nak beli kan, asal nampak support resistance je kita nak beli. So sebab tu kita kena filter dulu chart. Cara yang pertama filter, kita tengok dulu secara mata kasar chart ni sedang buat apa. Chart ni macam ni kan, dia sedang menurun. Lepas tu pada ketika ni dia sedang menaik, sedang cerita dia turun panjang ni, dia retrace panjang ni. So dia sedang buat apa? Dia masih lagi dalam downtrend tapi ada retracement sikit. Tapi walaupun retracement ni sebenarnya kita masih lagi boleh trade dia lah dalam short term kan. Dia ada high low kan. Okay. Jadi kita kalau boleh digalakkan cari stok-stok yang sedang trending up lah. Okay, tak apa. Itu yang pertama, gunakan mata. Yang kedua, kita boleh guna indikator sebagai kita punya filter. Contoh kalau indikator yang paling mudah yang kita boleh guna adalah MACD. Di mana kalau masih ingat lagi video saya rasa video yang sebelum ni lah, ada diceritakan waktu ketika di bawah ni, waktu bila kita rasa macam boleh beli ketika MACD ni sedang bersilang positif lah. Kalau Cantrade ni biru, MACD punya line, bawah ni signal kan. Ada yang pakai biru merah, ada pakai hijau. Jadi kita kena check dulu yang mana satu MACD line, yang mana satu signal line. Dalam keadaan ni dia positif. Jadi waktu ketika dia positif ni pada area sini dan juga dia tak ada gasan tegak pada area sini dan juga arah dia sebenarnya belum bersilang ni. Dia tak berapa nak silang lagi, masih okey lah. Jadi keseluruhan kawasan ni adalah waktu untuk kita boleh masukkan dia dalam list, sebabkan filter kita masih positif. Yalah, masa kita screener tu kan, kita cari kan waktu dia mungkin waktu ketika inilah. Jadi kita cuma tunggu sajalah. Cara-cara nak beli yang macam yang pertama, kedua dan ketiga tadi, ini filter kita. Ataupun satu lagi filter kita, kalau kita menggunakan moving average, dua moving average, yang mana dia dah start bersilang. Kalau macam ni kan positif. Jadi pada ketika saya ambil kotak lah senang. Pada ketika ini kita dah tunggulah kita punya macam mana kita nak beli tadi, ataupun yang ni dia dah positif. So kita boleh belilah ikut pada cara-cara yang kita buat tadi lah, cara yang pertama.
So moving average ni tak kisah nak pakai nombor berapa pun, kan? Asalkan apa sajalah, EMA ke MA ke, asalkan ada dua moving average, satu yang nilai dia lebih rendah daripada satu lagi. Contoh macam ni kita pakai 8 21, kita pakai 8. Ada yang pakai 5 10, ada yang pakai 10 20, ada pakai 20 50. Tak kisah apa nombor pun, janji satu lebih rendah daripada yang satu lagi. Apa saja. Sebab kita nak filter pada ketika ini, okey, pada ketika ni okeylah, pada ketika ni kita nampak okey, moving average dia bersilang, kita dah boleh tunggulah cara-cara nak beli. Kita dah boleh masuk ke dalam list. Jadi kita tak adalah, tak semua chart kita akan masukkan dalam list. Contoh macam pada ketika dia sedang macam ni, walaupun kita nampak ada support resistance, kita nampak doji lah apa semua, tapi disebabkan moving average dia masih lagi tak positif, makna slow di bawah, yang slow di atas, fast dekat bawah ni. Maksudnya moving average yang lebih rendah di bawah, yang lebih tinggi di atas. Jadi kita tak akan buat apa-apa pun, kita tak akan trade pun. Whatever berlaku kat bawah ni, langsung kita tak akan buat apa-apa. Walaupun kita nampak doji, kita nampak support resistance macam tadi lah. Kalau kita buka yang ni kan, pada ketika kejadian ni mungkin kita nampak support resistance, kita takkan buat apa-apa. So kita akan letak tepi dulu chart dia. Tak kisahlah dia nak buat apa pun, tunggulah sampai moving average cantik. Ataupun nak lebih cantik sebenarnya pakai MACD tadi lah. Sebab MACD tadi dia mencantikkan lagi kita punya moving average. So dia pun pakai moving average juga, 26 12 26 kan, EMA sama je, satu rendah satu tinggi nilai dia. Boleh ya? Okay, saya rasa itu saja, pendek, cukup untuk ni. Kalau nak dihuraikan satu persatu dia panjang, tapi at least kita dapat membayangkan lah apa yang kita nak buat. Okay. Yang terakhir tadi, kalau kita buat, saya nak tutup video ni. Kalau tadi kita buat support resistance yang jenis melintang, kan, jenis melintang macam ni kan, resistance. So kita ada satu lagi support resistance yang kita boleh buat. Dia panggil, satu kita panggil trend line. Trend line kalau saya ambil sini, saya tandakan sampai sini, so trend line. Jadi konsep dia, kita hanya nak beli kalau kata harga sampai ke sini balik dah ada rejection. Macam ni macam mana? Macam ni dia turun, dia sampai sini, dia naik balik, so sampai sini dah ada rejection. Dia buat small morning star. So nampak ada naik. Cantik kalau sini mungkin boleh. Tapi pro and cons, kadang-kadang kita tunggu kat sini, kita sungguh-sungguh tunggu kat sini, tapi harga tu naik. Tak sempat macam ni kan, kita tunggu kat area sini, tapi dia tak sampai pun, tapi dia terus naik. So nak buat macam mana, meleleh Helio je lah. Dan yang kedua, kita boleh juga selain pada trend line tadi yang jenis garisan lurus, kita juga boleh gunakan moving average. Moving average ni pun dipanggil dynamic support resistance lah. So benda ni pun dah diceritakan waktu mula-mula dulu. So kita akan beli pada ketika dia break. Contohlah moving average kita pakai 8 dan kita jual pada dia break ke bawah. So sama macam ni kan. Dan kita nak tunggu 2 hari dia naik kan. Dan satu hari kedua dah boleh beli. Okay, mungkinlah short term kita jual lah, 1-2 hari kita jual. Lepas tu dia support sampai sini kan, dia berhenti kejap. Ini saya besarkan. Kan dia berhenti, maknanya dia dah jadi 8 ni dah jadi support, dia ada rejection. Jadi dapatlah kita beli tumpang. Sama saja kalau kita cerita support, resistance, breakout ke apa ke, semua cerita dia sama saja. Okay, nanti boleh ulang balik apa ni. Okay, yang terakhir, minta maaf lah, banyak kali terakhir. Tapi saya minta maaf sebab cerita ni semua pendek-pendek. Tapi dia punya isi tu ada, cuma huraian dia tu tak panjang. Jadi kalau huraian tu kena mungkin boleh lah cari kat YouTube ke, tanya dengan Sifu ke, belajar balik ke apa semua, baca-baca nota-nota lama. Yang ketiga, saya ambil contoh ni lah. Senang lah, benda dah jadi. Okey, yang ketiga, menggunakan konsep yang sama macam yang support resistance tadi, kita menunggu chart pattern. Okay. Chart pattern ni, dia bukanlah satu benda ajaib. Contoh macam ni kan. Macam ni kalau kita tengok, kita nampak macam triangle. So ni kita nampak pun triangle juga. So ni
nampak triangle juga. Macam ni nampak triangle juga. Okay. Mungkin yang ni kita nampak triangle, kita nampak mungkin 4 segi. Kalau ni pun nak buat 4 segi, buat je lah 4 segi. Okay. Kenapa mungkin yang ini kat sini kita kata rounding bottom. Rounding bottom. Sini pun kita boleh tanda rounding bottom. So kenapa bagusnya chart pattern ni? Bila kita nampak chart tu sedang keadaan trending dan tiba-tiba dia buat nampak seolah-olah ada pattern, kita boleh, pertama chart pattern ni membantu kita untuk membuat target. Maksudnya kalau kita nampak target dia break, kita boleh buat target pertama. Lepas tu kalau dia break, kita boleh buat target, macam ni kan. Break ke atas kita buat target, kalau break ke bawah kita boleh buat target dia ke bawah. Itu bagusnya pattern. Kalau keadaan tu trending up, kita nampak pattern, kemungkinan besar dia nak teruskan lagi ke atas, kenaikan. Tapi kalau kita pandang betul-betul chart pattern ni, sebenarnya tetap sama saja macam kita buat mula-mula tadi, support dan resistance. Ni resistance. Ya Allah, susahnya nak lukis chart ni. Kita nampak ni resistance, kita nampak ni support. So kalau kita menggunakan konsep yang kita belajar nombor 1 dan 2 tadi, kita hanya beli ketika harga berada di support, ataupun kita beli ketika dia break resistance. Konsep dia tetap sama, cuma bila kita buat satu garisan resistance, kita buat satu support, kita nampak seolah nampak macam pattern triangle. Dalam keadaan trending up, triangle dia breakout. Itu yang orang panggil pattern. Sebab bila kita melukis, kalau kita tak hafal pattern pun, kalau kita cuba lukis pada ketika ni kita buat lukis, kita akan nampak kita nak beli kat breakout je. Tapi kalau kita tengok dari jauh, nampak macam pattern lah. Sebab pattern ni mengingatkan kita, kalau berlaku pattern ni, kemungkinan apa yang kita boleh buat, kita boleh ukur dia punya target, kita rasa kemungkinan dia nak teruskan lagi kenaikan. Itulah fungsi pattern. Jadi kalau kita macam susah sangat nak hafal pattern, tak payah nak hafal pun, kita buat macam biasa saja. Kita buat resistance, tandakan, dan kita buat support, tandakan. Lepas tu kalau kita tengok tiba-tiba nampak macam pattern, barulah, oh yelah pattern lah. Dia memberi satu keyakinan. Umpama macam filter juga tadi lah, filter yang kita buat MACD, kita buat moving average bersilang, kita buat filter dia. Okay, itu saja untuk video ringkas ni. Ringkas tak ringkas pun dah berapa minit. Sekejap, saya nak tengok. Saya tak nampak pula berapa minit. 27 minit. Okey lah, cukup lah. Itu saja. Kemungkinan kita akan jumpa lagi lah dalam siri-siri yang akan datang. Dan Assalamualaikum, selamat Hari Raya sekali lagi. Kita akan masuk market semula pada hari Rabu nanti. Bye-bye. Oh ya, saya minta maaf sebab benda ni saya rakam terus tanpa ada skrip. Jadi kalau ada sebarang kesalahan, saya mohon maaf. Macam biasalah, kalau ada salah tu jangan ikutlah kan. Kalau kata ada yang sikit betul ke apa tu, boleh improve kan ya. Okey. Assalamualaikum.